Ketua Parti mempunyai 20 minit. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Mua ingin menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan mua mendoakan supaya Duli Yang Maha Mulia tuanku dan keluarganya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mua juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada rakyat Parlimen Muar kerana sudi memberikan peluang kepada saya untuk kembali berkhidmat di dalam Dewan ini, dan saya akan terus memberikan komitmen yang tertinggi untuk membela nasib mereka di dalam Parlimen ini. Terima kasih ya Rab. Sahabat sejati. Kepada pihak kerajaan, khususnya para menteri, saya doakan yang terbaik. Amanah yang dipikul itu sangat besar sekali. Harapan yang menggunung, moga suara rakyat itu tidak kita lupakan apabila sudah berada di kerusi kerajaan. Kepada sahabat-sahabat di pembangkang, amanah itu turut besar untuk menjadi sistem semak dan imbang supaya rakyat tidak dilupakan dan diabaikan dan supaya sistem demokrasi sentiasa kekal subur. Dewan Rakyat ini adalah medan untuk kita bersama membawa suara rakyat, tidak kira politik kepartian, kerana akhirnya keutamaan tetap adalah kepada rakyat. Dan apa kita sudah pelajari daripada pilihan raya lepas, pada hari ini kita boleh jadi kerajaan, esok secara tiba-tiba di meja pembangkang. Perubahan itu bukanlah perubahan yang jahat. Itu adalah suara demokrasi dan suara rakyat yang perlu kita terima. Tetapi ia juga menginsafkan kita semua bahawa kita perlu saling hormat menghormati supaya jambatan silaturahim itu tidak terputus hanya kerana politik. Kerana hari ini kerajaan, esok pembangkang, esok kerajaan semula. Tetapi jikalau kita banyak ikhlas ingin membantu rakyat, insya-Allah kita tetap akan berjaya mara ke hadapan sebagai sebuah negara yang maju. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin dedikasikan ucapan saya hari ini kepada sistem pendidikan negara. Agak mudah untuk kita menilai masa depan sesebuah negara tersebut. Cara paling mudah adalah untuk melihat kualiti sistem pendidikan negara tersebut. Sebagai salah seorang anak cikgu, saya sangat risau dengan sistem pendidikan yang sedia ada. Saya faham kita kerap sekali membincangkan dan membahaskan dalam Dewan ini berkenaan soal krisis iklim dan juga krisis kesihatan. Saya turut ingin berkongsikan tentang krisis pendidikan yang sangat mencemaskan dan sudah sampai ke many red lines yang wajib diberikan keutamaan oleh semua, tidak kira parti. Jikalau kita lihat, kerap perbincangan dan perbahasan berkenaan pendidikan kerap dilihat hanya daripada sudut peruntukan. Oh, kita perlu tambah sekolah, tambah universiti, tambah college, tambah TVET. Ia sentiasa dibahaskan daripada sudut peruntukan tetapi tidak dilihat daripada sudut perubahan dasar, structural change yang diperlukan untuk memastikan bahawa peruntukan itu is high impact dan impact assessment itu dirasai oleh semua. Kenapa saya rasa ia bukan hanya berkenaan soal peruntukan? Kita lihat peruntukan tahunan pendidikan negara. Ia dalam 60 ke 70 bilion ringgit Malaysia apabila kita satukan peruntukan pendidikan rendah dan pendidikan tinggi bersama. Cuba kita bezakan GDP per capita expenditure on education di antara kita dengan jiran kita Singapura. Di Malaysia kita belanjakan dalam purata 20% GDP per capita bagi tujuan peruntukan pendidikan. Di Singapura mereka hanya membelanjakan 11%. Di Jepun hanya 7%. Maksudnya perbelanjaan pendidikan kepada salah seorang anak Malaysia, anak muda itu di Malaysia 3 kali ganda lagi tinggi dari Jepun, di Singapura 2 kali ganda lagi tinggi. Ini bukan GDP per se, tetapi ia per kapita, maksudnya per individu. Tetapi walaupun sedemikian, kenapa output pendidikan kita masih terkebelakang? Kita lihat laporan yang dikeluarkan oleh PISA yang menunjukkan anak Malaysia yang berumur 15 tahun, pemahamannya itu daripada sudut maths, sains, 3 tahun terkebelakang jika nak dibandingkan dengan anak sama di Singapura yang berumur 12 tahun. That means a 15-year-old Malaysian has the same comprehension and understanding as a 12-year-old Singaporean dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Dan ini lebih mencemaskan apabila kita sudah keluar fasa pandemik dan ramai anak-anak muda selama 2 tahun terputus daripada pendidikan atas salian. Kajian Kementerian Pendidikan sendiri menunjukkan lebih 50% anak muda
yang bersekolah di Sabah dan Sarawak tidak ada telefon pintar, laptop dan tablet untuk menyertai kelas pendidikan atas talian. Dan apabila kerajaan menggerakkan usaha peranti siswa, ia hanya disampaikan pada suku keempat tahun lepas apabila negara telah keluar daripada COVID. Maksudnya, anak-anak kita bukan saja 3 tahun ketinggalan pada pendidikan rendah, tetapi kerana daripada sudut jurang digital itu semasa musim COVID, now we are 5 years behind, 5 tahun terkebelakang dan kita terpaksa play catch up. Dengan itu, ini menunjukkan situasi sangat mendesak for us to play catch up. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua adalah berkenaan situasi sekolah daif. Dilaporkan baru-baru ni di Malaysia, negara yang kita bangga dengan kemajuannya, di Kuala Lumpur dengan MRT-nya yang berbilion ringgit, dengan pencakar langitnya yang setiap tahun bertambah-tambah, tetapi masih ada sekolah-sekolah yang daif di mana anak-anak kita tidak dapat pendidikan asas pun. Kita lihat di Pitas Sabah, di mana anak-anak muda terpaksa rentas sungai gunakan sampan dan sungai ini airnya begitu deras, sanggup nyawanya terancam setiap hari hanya untuk mencapai pendidikan. Anak-anak di Nabawan, di mana mereka terpaksa naik Flying Fox untuk pergi ke kelas setiap hari. Kita lihat juga ada yang menggunakan tong drum, 2-3 orang masukkan diri mereka, anak-anak mereka ke dalam tong drum untuk guna Flying Fox. Ini memang unik betul, inovasi. Tong drum dengan Flying Fox tolak rentas sungai untuk hantar anak mereka. Isu ini sering diviralkan, tetapi selalunya bila diviralkan itu tindakan secepat mungkin diambil. Tetapi sampai ke hari ini saya masih terima laporan bahawa kurangnya infrastruktur itu, lemahnya sistem pendidikan pada infra asas itu masih berterusan sampai ke hari ini. Jambatan terputus, kena tunggu 2 ke 3 bulan sebelum dapat digantikan dengan infra asas pun. Dan ini sangat mencemaskan sekali. Bagaimana kita nak katakan kita Malaysia ingin jadi negara yang maju, tetapi anak-anak kita yang datang berkeluarga susah terpaksa guna Flying Fox, sampan untuk pergi ke sekolah. Ini perkara yang sangat mencemaskan. Berikan saya sedikit masa. Nanti saya berikan kebenaran kepada Kuala Kerau. Terima kasih. Rumusannya ini. Saya tidak mahu sistem ini dijadikan new normal. New normal di mana hanya apabila sesuatu isu itu diviralkan, barulah ada tindakan yang menyeluruh diambil untuk memastikan bahawa sekolah daif, infra asas untuk ke sekolah daif itu dapat diperbaiki sepenuhnya. Dan yang ketiga, tamparan yang paling hebat yang membuktikan bahawa sistem pendidikan kita di dalam krisis yang sangat mendalam adalah apabila ibu bapa sendiri mengundi dengan menggunakan duitnya dan kakinya untuk membawa anaknya keluar daripada sekolah kebangsaan untuk masuk ke sekolah swasta ataupun sekolah antarabangsa. Dulu kita sering dimomokkan, anak-anak keluarga Cina, keluarga India tidak patriotik dikeluarkan, mereka tak nak pergi sekolah kebangsaan. Tapi realiti pada hari ini, anak-anak daripada keluarga Melayu berpendapatan sederhana, middle class Malay parents, sanggup membelanjakan suku pendapatan bulanan mereka untuk menghantar anak mereka ke sekolah swasta dan antarabangsa. Apa sebab yang mereka berikan? Mereka katakan bahawa cikgu-cikgu di sekolah kebangsaan sangat terbeban, kena buat kerja kerani, kena jadi pengurus, kena jaga 2-3 pekerjaan. Ada yang sampai kena jaga kebersihan di sekolah, kerja kebajikan pun mereka perlu lakukan. Sangat terbeban sekali sampai tanggungjawab hakiki sebagai cikgu itu terpaksa diketepikan sementara. Sebab itu mereka hantar. Kedua, mereka juga ingin memastikan bahawa sistem silabus itu mengikut arus masa, to follow the modernization of global civilization. Dan ketiga, Tuan Yang di-Pertua, ia juga berkenaan dengan sistem itu yang perlu diperbaiki. Saya sangat risau berkenaan isu ini kerana akhirnya kita bakal mencipta sistem pendidikan di mana ada yang untuk yang kaya dan ada juga bagi yang miskin. Dan kita semua tahu bagaimana kualiti pendidikan itu akan menentukan bagaimana kita basmikan kemiskinan, kurangkan jurang pendapatan di antara kaya dan miskin. Sebab itu kita perlu berani berfikiran di luar kotak, and we need to have the moral and political courage to overhaul our education system. Apa maksudnya? Saya faham mungkin ada yang berkata,
apabila kita bincangkan soal pemekasaan bahasa Inggeris, pastikan bahawa anak-anak kita bijak sekurang-kurangnya dalam 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan pilihan ketiga tidak kira Mandarin, Tamil, Arab dan yang lain. Tetapi apabila isu ini kerap dibincangkan, isu perubahan daripada sudut subjek-subjek yang diajar, ada yang kata habislah orang Melayu. Bagaimana kita nak kekalkan sistem sejadah? Adakah kamu sedang mencabar perlembagaan? Tetapi persoalan saya kepada mereka ini, yang tidak ingin perubahan itu berlaku, kita perlu jujur lihat diri kita di depan cermin. Jikalau kita sudah ada anak, mana kita hantar anak kita bersekolah? Kalau kita sudah ada cucu, mana kita hantar cucu kita di sekolah? Realitinya, mereka yang banyak membangkang adalah orang yang sama tidak berani untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan, tetapi hantar anak mereka ke sekolah swasta, sekolah antarabangsa, bukan saja di dalam negara, tetapi ada juga ke Eton College di UK dan sekolah-sekolah termahal di Switzerland. Tetapi di Malaysia ingin kekalkan sistem yang sama, akhirnya menyebabkan yang miskin terus miskin, tetapi yang kaya dengan pendidikan yang paling berkualiti akan terus berada di kedudukan yang teratas. Apa yang mahu MUA, apa yang MUA ingin lihatkan dalam sistem pendidikan negara? Pertama, kita perlu lihat balik silibus sedia ada. Pastikan bahawa setiap masalah infra diberikan keutamaan. Saya lihat ucapan mantan Menteri Pendidikan yang katakan kita perlukan sekurang-kurangnya 15 bilion ringgit, tetapi peruntukan yang disediakan hanya 900 juta ringgit setahun. Jikalau itu adalah keutamaan, all ministries must sacrifice untuk pastikan ini diberikan keutamaan. Kita juga perlu pastikan bahawa cikgu-cikgu dikurangkan beban supaya akhirnya mereka boleh fokus. Jadi cikgu, fokus on being a teacher. Kalau tidak, masalah ini akan berterusan dan setiap kali saya lawat ke sekolah, isu sama dibangkitkan dan saya sebagai ahli parlimen tidak mampu lakukan apa-apa kerana ia memerlukan perubahan dasar yang berani, peruntukan pertambahan, tetapi bukan saja peruntukan tanpa perubahan dasar, tetapi perubahan dasar yang besar dan bermakna supaya akhirnya sistem pendidikan kita can play catch up kepada negara-negara lain. Sebelum ini kita dah ketinggalan kepada Singapura, jangan pula jika kita leka pada hari ini kita ketinggalan pula kepada Indonesia, Thailand dan Filipina. No more, no, never again. Kita perlu pastikan ini harus dijadikan keutamaan untuk menyelesaikan krisis pendidikan negara yang semakin lama semakin teruk. Sebelum saya masuk ke isu pendidikan tinggi, tadi tangga batu ke kuat? Ya. Terima kasih MUA. Yang Ketua, saya cuma nak minta pandangan daripada MUA. Sistem pendidikan dengan kadar 830 buah sekolah non-F di seluruh negara, tadi diceritakan oleh MUA ancaman nyawa ketika nak pergi sekolah. Tetapi apakah ada kemungkinan akan satu ketiga nanti nyawa akan hilang ketika pelajar berada di bangunan yang non-F, terutamanya terdapat juga di kawasan saya, Kuala Kerau. Terima kasih. Betul. Sebab itu saya cadangkan, ini bukan perkara yang kecil, bukan terpencil di satu kedua parlimen, ia berlaku di banyak tempat. Ini wajib diberikan keutamaan jikalau telah digariskan sebelum ini kerajaan memerlukan dana 15 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah ini. Ia wajib diberikan keutamaan dan saya yakin jikalau ia dibentangkan akan disokong oleh dua-dua belah kerajaan. Saya faham kerajaan dan pemangkang dua-dua belah kerajaan pula. Tetapi ini wajib diberikan keutamaan kerana lagi lama kita tangguhkan, ubahlah menteri, ubahlah Perdana Menteri berkali-kali, isu ini tetap akan berterusan. We need to have the moral courage to do this walaupun ia memerlukan, kalau ada sistem pencukaian tetapi kita dapat buktikan bahawa duit itu diperuntukkan untuk selesaikan isu asas pendidikan dan sekolah daif, saya agak yakin rakyat akan memahami. Isu kedua adalah berkenaan isu pendidikan tinggi. Di sini kita semua tahu bahawa isu pekerjaan dan isu pendidikan paling dekat dengan hati anak muda. Tanyalah anak muda apa isu utama di kalangan mereka, mereka kata pekerjaan, pekerjaan dan juga pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu berkait rapat dengan kualiti sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Krisis pendidikan ini juga bukan sahaja di pendidikan rendah. Sikit. Saya Boleh sikit saja masa. Untuk pendidikan sekitar ni. Sedikit masa. Penting ni, Terima kasih. Kekurangan guru. Nanti. Terima kasih. Saya ada 5 minit saja lagi. Krisis ini juga berlarutan kepada sistem pendidikan tinggi. Kajian menunjukkan bahawa 2 dari 3 anak muda lepasan SPM pada hari ini lebih rela terus bekerja dari melanjutkan pengajian ke Menara Gading. Dan ini adalah perkara yang sangat mencemaskan kerana mereka ingin terus bekerja di kalangan sektor gig ataupun untuk jadi influencer. Tetapi masalahnya ini,
kita tak boleh salahkan anak muda tersebut. Jikalau mereka lihat kawan-kawan, abang-abang, saudara mara mereka yang perlu melalui 6 tahun sebelum dapat scroll ijazah tersebut, melalui 6 tahun begitu lama sekali, dah habis 6 tahun, akhirnya ada hutang pendidikan RM50,000 yang membebankan mereka, pergi ada engineer degree, gaji permulaan RM2,000 ke RM2,500. Itu tidak mencukupi. Apabila mereka lihat kawan-kawan mereka lain, lepasan SPM, tak ada hutang pendidikan, tak payah tunggu 5 tahun, tetapi kerja Uniqlo permulaan gaji RM2,300. Kerja Grab, jikalau mereka kerja setengah hari boleh dapat, konsisten seminggu, boleh dapat RM3,000 ke atas. Dan ini sangat mencemaskan Tuan Yang di-Pertua kerana akhirnya, in order for us to create a skilled workforce, jikalau kita tidak tangani krisis ini, perkara ini akan lebih membebankan negara ini. Sebab itu tadi saya dengar ucapan Ketua Backbenchers. I agree with him 100% bila dibincangkan soal underemployment. Di Malaysia kita sering bincangkan soal unemployment. Tetapi masalah utama adalah underemployment. Unemployment figures kita 3.5 to 4%. Masih terkawal. Underemployment for the past 10 years dah meningkat 4 kali ganda. Kini ada 2 juta anak muda graduan. Ada graduan TVET, ada degree, masters, PhD, tetapi bekerja dalam sektor yang tidak kena-mengena dengan sektor mereka dan gajinya begitu rendah sekali. Dan ini adalah krisis yang sangat besar, dan sebab itu akhirnya mereka tidak ingin lagi melanjutkan pengajian dan menasihatkan kawan-kawan, saudara mara mereka untuk tidak melanjutkan pengajian. Dan ini adalah isu sangat besar. Apa cadangan saya? 3 perkara. Pertama, saya ingin mencadangkan that we keep our universities up to date. Maksudnya, fokus di universiti adalah kepada subjek-subjek teras. Subjek-subjek yang lain bukan maksud kita asingkan, tidak. Tetapi kita berikan pilihan. Apa sistem yang kita lihat pada hari ini? Sistem pada hari ini, jikalau ada salah seorang anak Malaysia melanjutkan pengajian ke UK atau ke Singapura, dalam tempoh masa 4 tahun dia dah ada scroll ijazah. Balik ke Malaysia atau kekal di sana, terus bekerja, dah ada pengalaman pekerjaan, internship, latihan amali dan lain. Tetapi jikalau anak muda itu belajar dalam sistem pendidikan kita yang sedia ada IPTA, dia ambil masa 6 ke 7 tahun. Diploma 3 tahun, ijazah 4 ke 5 tahun. Itu kalau diploma, ada banyak. Dia ada A-level, O-level, IB, ada banyaklah cara. Tak silap ada 8 cara untuk masuk. Semua ada masa daripada setahun ke 3 tahun, habis PU, masuk degree, tambah lagi 4 tahun, 7 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya, khususnya pada hari ini, kita bukan MNC, bukan saja akan hire Malaysians. Dia nak tengok Singapura, Filipina, anak muda di Thailand. Tetapi anak-anak muda di sana dah 2 ke 3 tahun pengalaman pekerjaan yang jauh lebih awal dari kita. Dan padahal kita baru nak keluar universiti, terbeban dengan subjek-subjek yang kadang-kadang tidak kena mengena dengan minat kita dan universiti. Apa maksudnya? Kalau lihat di UiTM, wajib ambil kesatria, wajib ambil kawat kaki. Ada juga subjek-subjek seperti koko dan yang lain. Saya tidak ingin menganaktirikan subjek ini, tetapi cadangan saya ini, jikalau saya, Syed Saddiq, graduan RMC, minat kawat kaki ni, Abang Razi Jidin pun graduan RMC, kita akan ambil, jangan risau. Tapi mungkin Saudara Muhammad Faizal minat bab titas, ambillah titas. Mungkin saya, Syed Saddiq, minat bahas, ambil bahas. Cadangan saya, berikan pilihan, treat our mahasiswa as adults. Mereka tahu apa mereka sukakan. Subjek teras kekalkan, subjek pilihan kita berikan kelonggaran kepada mahasiswa untuk pilih, supaya akhirnya ada yang akan pilih. Saya tak nak ambil, saya nak bekerja kerana saya datang dari keluarga susah. Saya nak aja kerja part time. Ada pula yang kata, saya minat masak, saya nak masuk kelas masak. Saya nak ambil bahas, saya masuk bahas. Jangan kita letak semua mahasiswa dalam satu kumpulan kena ambil satu jenis subjek. Konklusinya ini, jikalau kita buat rombakan ini, the aim adalah untuk pastikan bahawa mahasiswa itu dapat graduate lebih awal, pengalaman pekerjaan lebih baik, latihan amali lebih awal, supaya akhirnya we can compete with the best graduates across the world, dan pastikan bahawa universiti kita kekal relevan sampai bila-bila. Kedua, Tuan Yang Di-Pertua, adalah isu perangkap hutang pendidikan yang menjerat dan melemahkan institusi TVET. Apa kena mengena hutang pendidikan dengan TVET? Setiap kali kita bincang di Dewan ini pasal TVET, peruntukan kena tambah. Ramai orang tidak tahu bahawa kini, jikalau kita lihat institusi-institusi TVET kita, kemasukan pelajar tak sampai 80% pun. Dan banyak institusi TVET kita, the intake hanya 50%. Maksudnya kalau ada 500 tempat untuk mahasiswa, hanya 250 saja yang diisi. Walhal, pembiayaan 100% percuma.
Masuk setiap dapat allowance setiap bulan RM150. Tetapi anak muda masih tak nak masuk. Kita perlu tanya, mengapa diorang tak nak masuk? Walhal keboleh pasaran graduan TVET ini jauh lebih tinggi daripada IPTA. Keboleh pasarannya 91% ke 96%. Masalahnya ini Tuan Yang di-Pertua. Anak beri 2 minit saja. Kalau boleh, ini sangat penting berkenaan TVET. Boleh Tuan Yang di-Pertua? Terima kasih. Masalah ini, ia berkait rapat dengan perangkap hutang pendidikan yang dibuat oleh bukan universiti, private colleges, ya, yang ada masalah daripada sudut pengauditannya yang masih dibenarkan untuk beroperasi. Dengar cerita salah seorang lepasan SPM yang tidak dapat masuk sistem UPU, tak masuk IPTA, IPTS, secara tiba-tiba datanya telah pun dijual dan akhirnya menerima tawaran daripada private college. Kita namakan Private College X. Private College X ini dah dapat datanya, kata dia tidak dapat masuk universiti. Datanglah surat, ibu bapa tengok buka surat, oh Alhamdulillah anak kamu dapat masuk ke private college ini. 100% dibiayai oleh PT-PTN. Padahal bidang yang unemployable, kalau tengok employability index college tersebut sangat teruk sekali. Dan akhirnya kerana kita minat sangat nama universiti, nama college, masuk, belajar 5 tahun, hutang sangat tinggi kepada PT-PTN, tetapi keboleh pasaran sangat rendah. Walhal anak ini boleh dimasukkan ke jurusan TVET yang telah pun disubsidikan sepenuhnya dan keboleh pasarannya lebih tinggi. Sebab itu PT-PTN perlu mereformasikan sistem ini. Saya tahu ada yang akan kata, dan setiap kali saya dengar, dulu saya pernah bangkitkan kata, Sadiq, you kena jaga juga hati private colleges ni. Ya, walaupun mereka ni ada masalah, kadang-kadang dah diminta tutup, tetapi mereka ada menggajikan orang dan sering sekali menggunakan daripada sudut bangsa. Tetapi realitinya banyak anak-anak Melayu yang terperangkap dengan hutang pendidikan ini. Masuk, hutang tinggi, akhirnya bila keluar tak dapat kerja, mereka juga yang susah. Sebab itu ini bukan soal bangsa dan agama. Ini soal kualiti pendidikan kita. Kita tak boleh hanya tambah peruntukan 1-2 bilion ringgit bagi TVET. Tetapi akhirnya anak-anak tidak ingin masuk pun ke institusi TVET kerana mereka terperangkap. Okey, rumuskan. Saya rumus. Terima kasih Tuan Di-Pertua. So itu 2 cadangan saya untuk menambah baik sistem pendidikan tinggi di Malaysia. Rumusan saya ini. Tadi saya ada bincangkan soal substantif berkenaan isu pendidikan. Yang terakhir, rumusan saya kepada sistem politik negara. Harapan saya, walaupun saya faham ada situasi yang agak tegang, kerajaan pembangkang, ini berlaku, tuduhan, pelbagai jenis yang berlaku. Tetapi kita perlu ingat dan menginsafkan diri. Krisis yang berlaku menunjukkan bahawa kerajaan boleh bertukar berkali-kali. Kalau kita ingin mengenakan orang ini, akhirnya orang yang dikenakan itu akan mengenakan kita dan situasi itu akan berlaku. A vicious cycle. Harapan saya, jangan kita asyik tengok pandang ke belakang. Oh, kamu dulu buat. Ini salah. Kalau kita tahu perkara itu salah, kita betulkan. Rayuan saya kepada kerajaan, bina sistem yang betul-betul reforms. Berikan peruntukan yang adil kepada semua. Kenalkan akta pendanaan politik. Hadkan tempoh Perdana Menteri. Kalau boleh dalam sidang Dewan pertama ini, bring a package of reforms. 10 reformasi besar. Tuan Yang Di-Pertua insya-Allah dapat Parliamentary Service Act, an independent parliament institution. InsyaAllah. Baik. Itu yang kita mahukan supaya akhirnya tukar kerajaan 10 kali pun nasib negara sentiasa berada di jalan yang benar dan baik. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kerana berikan saya peluang untuk berucap lebih 2 minit. Wabil Kapar.